InsyaAllah. Ada satu permasalahan yang boleh kita sebutkan di sini tentang lafaz tasyahud. Jangan lupa kita masih lagi belum masuk ke dalam lafaz apa tadi? Salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah tasyahud, ya, atau lebih tepatnya dalam ucapan kita, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam perkataan assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atasmu wahai nabi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud sendiri, dalam hadis yang di hadapan kita ni sesudah Ibnu Mas'ud menyebutkan hadisnya, hadis yang ke-125 ni, ya, sehingga ke hujungnya, Ibnu Mas'ud menambah, atau Ibnu Mas'ud memberi penjelasan dengan mengatakan wa huwa baina dhahranaina falamma qubid qulna assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mafhumnya, ketika baginda hidup, ya, adapun setelah baginda wafat, kami mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, keselamatan atas nabi, rahmat Allah dan berkatnya. Apa bezanya, apa yang nak disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di sini tentang perbezaan antara lafaz yang pertama dengan yang lafaz yang kedua. Lafaz yang pertama, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atasmu wahai nabi. Lafaz yang kedua, assalamu ala nabi wa rahmatullah, keselamatan atas nabi, bukan atasmu. Kata mu tu je, mu tu, keselamatan atasmu, atau afwan, keselamatan atas nabi, ya, bukan atasnya. Tak, assalamu ala nabi, bukan assalamu alaihi, assalamu ala nabi, keselamatan atas nabi, ya. Baik, dalam berkenaan tentang penjelasan Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi, yang mana ialah daripada riwayat yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim, adanya perbezaan pendapat dalam memahami apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tentang perbezaan lafaz tadi, di mana dibezakan antara lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi dengan assalamu ala nabi. Yang mana lafaz yang pertama dikatakan bahawa ini diucapkan ketika nabi hidup, adapun sesudah nabi wafat diucapkan assalamu ala nabi, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka pendapat yang pertama, sebahagian ulama melihat bahawa ucapan Ibnu Mas'ud ini adalah ijtihad daripada beliau. Ya, maknanya Ibnu Mas'ud berijtihad bahawa sesudah Nabi wafat tidak boleh lagi dibaca assalamu alayka, kerana keselamatan atasmu wahai Nabi. Assalamu alayka ini dalam bahasa Arab dikata lil mukhatab, untuk orang yang sedang dibicarakan, seolah-olah dia di hadapan. Seperti mana kalau kita nak bagi salam kat orang, kita boleh kata assalamu alayka wahai Abu. Di sini maknanya dia di hadapan kita, ya. Seperti mana assalamu alaikum kalau ramai. Kum di sini maknanya lil mukhatab, untuk orang yang di hadapan, bukan assalamu alaihi, keselamatan atasnya. Ini kalau orang tu tidak berada di depan. Assalamu alaihi, yang mana tak ada salam macam tu. Nak bagi salam atas angin je, macam mana dia nak tahu? Macam mana dia nak dengar? Macam mana dia nak dengar? Kan? Jadi yang ada assalamu alayka atau assalamu alaikum, ya, untuk orang yang di hadapan. Maka mereka melihat bahawa Ibnu Mas'ud berijtihad bahawa assalamu alayka ayyuhan nabi ini ketika Nabi masih hidup,
Ya. Walaupun ketika mereka mengucapkannya tak semestinya Nabi dengar, ya, tetapi paling tidaknya Nabi hidup. Itu dia punya kayu ukurnya. Nabi masih hidup. Maka assalamu ala Nabi ini ijtihad daripada Ibn Mas'ud buat keadaan ketika Nabi telah wafat. Ya. Mereka berhujah dengan mengatakan bahawa mengenangkan dalam riwayat tasyahud yang lain daripada para sahabat yang lain, alhamdulillah, kita dah sebut para sahabat yang lain siapa? Dah lupa dah. Ramai. Wow. Barakallahu fikum. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Umar Al-Khattab, Abu Musa Al-Ash'ari. Berhenti kat situ. Keempat-empat sahabat ni mereka tidak meriwayatkan begitu. Sebaliknya mereka meriwayatkan dengan lafaz yang pertama yang di hadapan kita, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kesemua empat-empat para sahabat ni. Ya. Bahkan dalam riwayat tasyahud Umar Al-Khattab membacanya ketika beliau di atas mimbar ketika zaman khalifah beliau radhiyallahu anhu, mengajar umat Islam dalam khutbahnya tentang cara nak baca tasyahud. Ya. Mereka juga mengatakan bahawa tidak dinukilkan, tidak diriwayatkan daripada Nabi sendiri bahawa Nabi ada berpesan supaya dibaca begitu setelah Nabi wafat. Nabi tak ada pesan supaya lepas aku dah mati hang baca assalamu ala nabi no. ini lorak apa tak tahu. Tak ada riwayat Nabi kata macam tu. Nabi berpesan begitu. Ini hujah pendapat yang pertama. Ini, dengar hujah-hujah ni. Yang lepas ni kena tarjih. Bukan dua-dua boleh. Dua-dua tak boleh. Mana boleh baca dua-dua dalam sekali tu? Kelang-kelibut lah. Itu dah jadi lain. Baik. Ini hujah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka kata inilah dia sunnahnya. Ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ini ketika Nabi hidup. Adapun sesudah Nabi wafat, kita disunnahkan sebagaimana yang diajar oleh Ibnu Mas'ud untuk membaca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas Nabi, ya, rahmat Allah dan berkatnya. Mereka mengatakan, hujah mereka kata sama sekali tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud berijtihad dalam hal-hal seperti ini. Kerana lafaz tasyahud dia bukan ijtihadiyah. Dia adalah tauqifiyah. Dia adalah hendaklah sejajar dengan apa yang diajar oleh Rasulullah. Maka seperti mana tak boleh sesiapa pun tiba-tiba hari ni dia nak lafaz tasyahud tu boring lah, saya nak tukar lah, asyik at-tahiyatu lillahi wassalat, tukarlah, apa-apalah. Tak boleh. Dia tak boleh nak memandai-mandai mereka-reka. Maka mereka kata bagaimana mungkin Ibnu Mas'ud berani untuk nak menukar-nukar lafaz tasyahud. Baik, itulah pendeknya hujah kedua-dua belah pihak. Mana yang rajih? Mana yang rajih? Awak senyap ya. Ulama beza pendapat. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan umatku, perbezaan pendapat antara mereka adalah rahmat. Kita kata hadis itu tak ada asalnya dan maksudnya adalah mungkar. Bagaimana perbezaan boleh jadi rahmat? Persepakatan itu rahmat, manakala perpecahan itu adalah
azab, kecelakaan, bala. Kita sepakat ke kita berbeza? Tak ada ijma'. Ulama beza pendapat, mana ada ijma'. Baik, apa? Mana yang rajih insya-Allah? Yalah, kalau kita lihat pendapat yang pertama, itu antara yang didokong. Sebenarnya kalau kita lihat para ulama tidak ada yang membincangkannya, di kalangan para ulama sejak zaman berzaman dengan kita apa, secara fokus. Tidak ada perbincangan dalam masalah ini secara fokus, kecuali sejak akhir-akhir ini, sejak akhir zaman ini, di mana pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa itu adalah ijtihad Ibn Mas'ud, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin. Beliau mentarjihkan pendapat itu. Adapun pendapat yang kedua, ia dikuatkan, ditarjihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti mana dalam kitab sifat salat nabinya. Walau apapun, kalau kita lihat antara dua pendapat, kalau saya lah secara pribadi, saya tidak dapat lari daripada menyimpulkan bahawa pendapat yang kedua adalah yang kuat, bahawa yang sunnahnya adalah sesudah kewafatan Nabi, dalam tasyahud hendaklah kita membaca Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa? Seperti mana yang disebutkan oleh pendapat yang kedua tadi, ya, kerana mereka mengatakan bahawa ini bukan masalah ijtihadiyah, ya, dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa para sahabat adalah orang yang paling kehadapan dalam ittiba', mencontohi, meneladani, mengikut telunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi Ibnu Mas'ud sendiri. Kerana kalau kita lihat, beliaulah yang meriwayatkan Assalamu alayka ayyuhan nabi, yang mana hal ini beliau telah perolehi dengan cara Nabi mengajarnya dengan fokus. Itu kita panggil zaman sekarang kelas tuition khas tu, one to one, face to face, secara bersemuka. Nabi ajar dia secara bersemuka, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Lalu di hujungnya Ibnu Mas'ud menjelaskan, adapun sesudah Nabi wafat, kami membaca Assalamu ala Nabi. Maka kita tidak dapat lari daripada mengatakan bahawa apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tidak lain dan tidak bukan adalah hasil daripada pesanan Nabi SAW sendiri. Apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud untuk kita mengucapkan Assalamu ala Nabi, ia adalah hasil daripada pesanan Nabi sendiri, bukan ijtihad Ibn Mas'ud. Kerana itu yang paling cocok dengan seorang sahabat yang agung seperti Ibn Mas'ud, yang telah diajar tasyahud oleh Nabi SAW. Di samping itu, kita kata hal ini sebenarnya bukan sahaja dibacakan oleh Ibn Mas'ud, tetapi turut serta para sahabat yang lain, hasil daripada apa yang dimaklumkan oleh Ibnu Mas'ud sendiri, di mana dia kata, adapun setelah kewafatan baginda, kami menyebutkan Assalamu ala Nabi. Dia tak kata saya, dia kata kami. Kami ni ramai. Yang mana apa yang maksudnya kami? Zahir lafaznya adalah para sahabat yang lain, yang mana buktinya dapat kita lihat dengan jelas dalam riwayat yang sahih daripada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah, di mana dalam riwayat tasyahudnya Aisyah sepakat dengan Ibnu Mas'ud mengucapkan Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kita ada sebut tadi ada 6 kan perawi. Aisyah sepakat dengan Ibnu Mas'ud dalam ucapan Assalamu ala Nabi wa rahmatullah, keselamatan atas Nabi, rahmat Allah dan berkatnya. Dan insyaAllah kita pun sedia maklum siapa Aisyah. Aisyah ini banyak
ya, mengetahui tentang, kita kata, rahsia-rahsia atau amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah secara khasnya. Ya, begitu juga dengan masalah salat. Ya, kerana banyak salat yang Nabi lakukan adalah dalam rumah, seperti mana yang dituntut buat solat-solat sunat, kan?